والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله ليس كل خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يس كل خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يس كل خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin hadirat. Dan malam yang penuh keberkatan ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tempatkan kita bersama dengan para anbiya, para awliya, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi, fi jannatil firdaus a'la, insya-Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikan pertemuan sekali lagi pada malam ini, dan masih lagi kita dengan pengajian kita berkaitan dengan tazkirah al-ahwalil amwat, iaitu peringatan tentang kematian dan juga hari akhirat, yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wa iyah, wa nafa'ana bi'ulumihi wa juhudihi fi darain. Pada pertemuan yang lalu kita telah terhenti pada membicarakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan segeralah menyambut kematian ketika 6 perkara telah muncul, iaitu apabila orang bodoh telah menjadi pemerintah, banyaknya bilangan polis, hukum telah diperjualbeli, nyawa sudah tidak berharga lagi, hubungan silaturahim terputus, Al-Quran hanya untuk dipertontonkan dan disenandungkan. Ramai orang yang mengaku faham Al-Quran padahal pengetahuannya tentang Al-Quran sedikit sekali. Ini adalah hadis yang terakhir dalam membicarakan tentang bab boleh mahukan kematian kerana bimbang murtad. Sambungan daripada perkara tersebut, kita beralih kepada satu lagi judul ataupun tajuk, iaitu mengingati dan menyediakan diri menghadapi kematian. Mengingati dan menyediakan diri menghadapi kematian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru zikra hadimil lazzati, ya'ni al-maut." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang dapat merenggut kenikmatan dunia, iaitu kematian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Akthiru min dzikri hadimil lazzati." Qulna ya Rasulullah wa ma hadimul lazzati? Qala al-maut. Dalam hadis yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, perbanyakkanlah mengingati pemusnah kenikmatan dunia. Kami pun bertanya, apakah pemusnah kenikmatan dunia itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, kematian. Daripada dua hadis ini kita melihat bagaimanakah Nabi memperingatkan kepada kita supaya sentiasa menyebut ataupun mengingati kepada kematian.
Walhal kematian itu adalah suatu yang sentiasa berlaku di dalam kehidupan kita. Perkara yang sentiasa disaksikan oleh sekalian manusia. Perkara yang dirasai kesakitan disebabkan kehilangan seseorang yang dicintai ataupun dikasihi ataupun yang menaungi. Maka perasaan yang berkaitan dengan kematian ini boleh dikatakan segenap sudut dalam kehidupan manusia pasti akan terdedah. Tetapi manusia itu sentiasa alpa dan lalai ketika mana sahaja mereka ini terlekat dengan dunia. Hampir dengan dunia, maka hilang mengingati kepada kematian. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa innahu lam yazkurhu ahadun fi dhayqin min al-'ish illa wasi'atun 'alaihi wala fi sa'atin illa dhayyiquha 'alaihi. Nabi menyebutkan sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang mengingatkan kepada kematian melainkan ketika mana dia disempitkan dalam kehidupan ini, maka dengan ingat kepada kematian itu dia akan diluaskan. Kalau seseorang itu sempit hidupnya di dunia, apabila dia mengingatkan kepada kematian, maka Allah Subhanahu wa taala perluaskan kehidupannya itu. Dan tiada sesiapa pun yang mengingati kepada kematian melainkan ketika mana dia merasai nikmat yang besar di dunia ini sehingga dia alpa dan lalai, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempitkannya apabila dia mengingatkan kepada kematian. Jadi kematian ini adalah satu perkara yang sangat dekat, akan tetapi ianya sangat jauh daripada manusia. Manusia merasai ianya dekat, tetapi ketika mana dia lekat kepada dunia, maka hilang kematian itu entah ke mana. Inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW apabila Nabi menyebutkan hadimul lazat. Uzkur hadimul lazat. Ingat kepada yang mematikan kelazatan. Nabi tak kata yang mengakhiri kehidupan. Nabi katakan ingat kepada yang mematikan kelazatan. Kerana kelazatan manusia ini akan menyebabkan mereka lupa kepada hari akhirat. Nabi SAW ketika mana memperingatkan kepada para sahabat, ketika mana berlakunya hijrah, ramai daripada orang-orang Arab yang tinggal di Mekah ini tidak mahu meninggalkan Mekah. Kerana Mekah ini adalah suatu tempat yang mana padanya ada perdagangan, ada tijarah. Mekah ini satu lembah yang kering kontang. Tidak ada pertanian melainkan dilakukan kepadanya adalah jual beli sahaja. Maka pada saat itu orang yang berjual beli ini adalah orang yang dianggap memiliki kekayaan yang besar. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW daripada kalangan orang yang mukmin ketika mana diserukan hijrah, mereka ini sangat berat nak tinggalkan Mekah. Sangat berat untuk meninggalkan Mekah. Kerana hijrah itu akan meninggalkan harta mereka dan menjadikan mereka fuqara. Sebab tu Abdurrahman bin Auf contohnya. Apabila mereka pergi, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain ketika mana tinggal di Madinatul Munawwarah, mereka digelar sebagai fuqara. Orang yang fakir. Fakir ini apa tuan-tuan? Orang yang tidak memiliki harta kerana hilang harta itu ataupun disekat. Ada harta tapi disekat tidak boleh digunakan, maka dinamakan dengan al-faqir, fuqara. Adapun orang yang miskin bekerja siang malam tetapi apa yang ada padanya tidak cukup untuk berbelanja pada satu hari, itu dikira miskin. Adapun orang yang fakir, mereka ada harta. Ini definisi, salah satu definisinya, orang yang ada harta tapi disekat hartanya, ataupun orang yang bekerja siang malam tapi langsung tidak dapat menghasilkan sesuatu pun untuk diri dan keluarganya, itu fuqara. Ini yang berlaku. Maka hammatul Arab,
Golongan bangsawan yang tinggal di Mekah ini digelar juga sebagai Hammatul Arab. Hammatul Arab yang menaungi bangsa Arab. Jadi orang Arab Quraisy ini bangsanya yang bagus-bagus dan kabilah yang bagus-bagus. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan al-imam min Quraisyin. Kepimpinan ini mesti daripada bangsa Quraisy. Sebab itulah ulama-ulama akidah, ulama-ulama fiqh letakkan kriteria sebagai pemimpin Amirul Mukminin, orang yang menjadi khalifah orang Islam, ada ciri-cirinya apa? Mesti orang yang Quraisy. Orang yang Quraisy, orang yang Quraisy, bangsa Quraisy. Tapi imamah kepimpinan dalam Islam ini bukan hukumnya fardu ain, dia fardun kifayah. Maka kalau berlaku, yang paling baik diletakkan hukumnya, syaratnya begitu. Tapi kalau tidak berlaku, seandainya tidak ada Quraisy, bangsa lain pun boleh dengan syarat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini permasalahan yang kita bicarakan, bagaimanakah dilihat bangsa Quraisy itu Hammatul Arab adalah orang yang wibawa, karismatik, mempunyai ketinggian kedudukan dalam bangsa Arab yang lain. Maka berat hatinya para sahabat ini untuk berpindah ke Madinatul Munawwarah, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antum khuliqtum lil jannah. Kalian semua ini diciptakan untuk syurga, bukan untuk dunia. Kalian semua ini diciptakan untuk syurga Allah Taala, bukan diciptakan untuk dunia ini. Maka seandainya nak dibandingkan dunia ini dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, antum, kalian semua ini lebih berhak untuk mendiami syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah rasa kelegaan, barulah rasa apa? Izzah, keperkasaan para sahabat ini untuk meninggalkan Makkah dan tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Maka kelazatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini mengenai semua lapisan masyarakat. Kita semua pun rasa begitu. Walaupun apa yang ada pada diri kita, walaupun sekecil-kecil perkara di dunia ini. Kan, kita ada sekecil-kecil perkara pun. Kita dah datang masjid, kita ada kenderaan walaupun kecil, walaupun lama, dah okey dah. Kita rasa sangat selesa, makanan cukup, alhamdulillah, tak mewah pun tak apa. Maka inilah juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun lapisan bagaimana sekalipun, dunia itu akan pasti melekat pada dirinya sehingga kan dia melupakan kepada hari akhirat. Sehingga kan dia melupakan kepada keluasan hari akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, uzkuru hadimal lazat. Ingat kepada sesuatu yang mematikan kelazatan. Apa dia? Al-mautu, mati. Kerana apa sahaja yang kita saksikan, walaupun berlaku setiap hari, kita akan lupa. Walaupun berlaku setiap hari, kita akan lupa. Daripada Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, satu lagi yang disebutkan athar ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang pemuda Ansar memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang paling mulia? Kan? Ini versi yang berbagailah. Ada Abi Umamah tanya kepada Rasulullah, mal imanu, apakah iman? Ini berbeza. Wahai Rasulullah, orang mukmin yang bagaimanakah yang paling mulia? Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi orang mukmin yang bagaimanakah mulianya? Orang yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya yang bagaimana? Akhlaknya itu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak ni dia ada dua. Satunya akhlak yang bersifat khuluqan wa khalqan. Kan, sifat yang zahir, ada sifat yang batin. Itu maksudnya akhlak. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya lagi, orang mukmin yang bagaimana yang paling beruntung, yakni cerdas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang paling banyak mengingati kematian dan mempunyai bekalan yang banyak untuk menghadapi kematian. Manusia yang bagaimanakah yang paling cerdas?
yang mukmin, yang beruntung, maka Nabi menyebutkan mereka yang paling banyak mengingati kematian dan mempunyai bekalan yang banyak untuk menghadapi kematian. Banyak bekalannya untuk menghadapi kematian. Hadis ini riwayatnya Ibnu Majah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man attaba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang paling beruntung adalah orang yang dapat mengawal hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya, iaitu azamnya dan qasadnya. Beramal untuk kehidupan setelah kematiannya, maksudnya dia melihat bagaimanakah kehidupan selepas daripada kematiannya itu, iaitu pada alam akhirat, bagaimanakah dia mahu kedudukannya tadi. Sedangkan orang yang rugi adalah yang sentiasa mengikut hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah Ta'ala. Maksudnya dia beramal sedikit, tapi dia berangan-angan, saya ni kalau duduk tempat yang tinggi pun bagus, tempat yang baik, diganjarkan dengan ganjaran yang baik pun bagus. Sedangkan amalannya adalah sedikit. Sedangkan ilmu pengetahuannya sedikit. Sedangkan usaha untuk belajar sedikit. Kan begitulah maksudnya. Maka apabila daripada kita baca hadis ini menggambarkan orang yang kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah beramal selepas daripada kematiannya. Maksudnya dia telah menggambarkan bagaimanakah adanya kehidupan selepas daripada kematiannya. Maka kematian ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, dia bukan satu teoretikal, dia bukan satu gambaran tasawuran. Dia bukan gambaran fikiran sahaja. Kalau kita belajar akidah, ini akidahnya. Akidahnya ada menyatakan beriman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Beriman kepada hari kiamat. Maksudnya ada sesuatu yang berlaku selepas daripada pengakhiran dunia ini. Dan perkara itu wajib diimani. Jadi apabila kita dapati hal ini, kematian itu bukan suatu perkara yang kita bercakap tentang falsafah. Falsafah bukan falsafah. Dia adalah perkara realiti. Di mana realitinya tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala? Kalau orang yang biasa mati dalam keadaan yang biasa, dia akan melihat bagaimanakah sedikit sebanyak daripada kekuatannya, daripada kecerdasan akalnya, daripada hafazannya itu semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Dan ketika dia nazak di atas pembaringan, dia rasakan yang hampir kepadanya adalah kematian, bukan kehidupan. Sebab tu Nabi SAW, apabila Nabi menyebutkan lakinu ala mautakum la ilaha illallah, Nabi mengajarkan apabila kamu menghadap kepada orang yang nazak, sebutkan begini, lakinu ala mautakum, kepada orang yang nazak, yang sedang nazak sakit, la ilaha illallah. Sebutkan begitu. Jangan diulang. Nabi kata apa? Jangan diulang. Jangan diulang perkataan tu, la ilaha illallah. Jangan diulang, sebut sekali saja. Kerana apa? Kerana dia akan membebankan kepada si sakit. Akan tetapi ucapkanlah Allah, Allah, Allahu dan sebagainya. Kan panjang kan la ilaha illallah, nak sebut la ilaha illallah pun tak mampu. Maka Nabi mengajarkan perkara kepada kita, perkara yang mana memudahkan kepada kita ini faham. Satunya adalah kematian itu bukan suatu perkara yang kita bercakap, berbincang. Dalam kuliah, dalam apa sahaja, ceramah kata. Dia adalah realiti yang mesti didepani. Mesti diharungi. Kita saksikan, ini ya satu masa nanti saya akan berada begini. Saya akan rasakan begini. Lihat bagaimanakah hadis Nabi SAW yang lain. Nabi menyebutkan, atatkum muniyah rabiyatun lazimatun ja'al mautu bima ja'a bihi. Nabi SAW menyebutkan, datang kepada kalian ini cita-cita. Apa sahaja pun cita-cita, angan-angan. Apa sahaja yang datang kepada kalian ini adalah angan-angan. Tapi sifatnya apa? Rabiyatun. Sifatnya itu adalah keraguan, sangsi. Contohnya tuan-tuan, yang dirahmati Allah Ta'ala,
Pada usia kita muda lah, kita katalah muda dahululah. Macam saya lah. Yang ni dah sekarang dah tua, muda-muda dahulu. Apa yang kita fikirkan dan apa kita cita-citakan? Kalau 30 nanti saya nak buat begini. 40 nanti saya akan buat begini. Cuba tanya balik. Setiap apa yang kita cita-citakan tu, walaupun untuk hari esok, apakah kamu tetap akan dapat menyaksikannya? Wajib tak kamu dapat saksikannya? Kita akan cakap tak? Rabiyatun insya-Allah mungkin. Kita tak pasti akan dapat, tapi kita akan kata saya nak yang tu. 10 tahun lepas pada ni saya nak macam tu. 20 tahun lepas pada ni saya nak macam tu. Rabiyatun. Nabi kata semuanya itu adalah sanksi. Diragukan. Kerana apa? Bima jaa bihi al-mautu. Kerana yang pastinya adalah kematian. Sebab tu apabila orang tanya kita, apa yang anda akan buat selepas 3 tahun nanti? Saya akan buat begini. Saya akan ada tempat begini, perniagaan saya begini. Kamu pasti tak? InsyaAllah. Kalau datang mati dulu, kita pun diam. Tak boleh jawab. Kerana apa? Kerana apa yang kita cita-citakan itu adalah satu perkara yang boleh disangkal, boleh ditolak. Tapi kalau sebut mati, mati macam mana? Mati tak boleh sangkal. Wajib datang macam mana sekalipun. Subhanallah nazim. Jaa birauhi warrahati walqurratil mubaraki li awliya'ir rahman min ahli daril khulud alladhina kana sa'yuhum wa rughbatuhum fiha laha illa wa annahu likulli sa'i ghayatun wa ghayatu kulli sa'in al-mautu fan-nasu sabiqun wa masbuqun. Nabi SAW menyebutkan bahawasanya apabila datangnya kematian, dia datang dengan apa? Rauh. Dengan hembusan yang lembut, ada kerehatan, ada bidadari yang menantikan kepada awliya Rahman, kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang dijadikan awliya, kekasih-kekasih Allah Ta'ala Ar-Rahman, yang mana mereka ini segera kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mereka ini segera menginginkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi menyebutkan illa wa in likulli sa'i ghayatun. Setiap yang berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini mempunyai tujuan. Akan tujuan mereka itu belum tentu jelas. Wa ghayatu kullu sa'il maut. Akan tetapi setiap yang akan menemuinya adalah pasti kematian. Kita ni berjalan atas muka bumi Allah Ta'ala, kita banyak tujuan tuan-tuan. Kita ada objektif yang berbagai. Allah Ta'ala ajarkan kita satu persatu, hattalah pada amal-amal yang soleh. Sebab tu amal-amal yang soleh ni kita niat, kita belajar. Contohnya solat tasbih, kan? Saya nak buat solat tasbih, tak pernah buat lagi contohnya. Saya nak buat solat istisqa contohnya, tak pernah buat lagi. Amal soleh. Apakah itu cita-cita? Itu cita-cita. Sebelum ianya dilaksanakan, ia adalah cita-cita, tetapi datang sebelum daripada cita-cita itu kematian, pasti tidak ada boleh sangkal. Siapa pun kalau mati dulu macam mana? Mati dulu tak ada boleh buat apa. Karena subhanallah nazim. Jadi di sinilah Nabi mengajarkan kepada kita suatu yang asas, perkara yang kejap dalam kehidupan. Kalau kita ingat mati saja, fastabiqul khairat, kita akan buat benda baik. Kita tidak akan tertangguh-tangguh. Kita tidak akan terleka-leka nak buat benda baik. Sebab kita tahu mati itu akan datang. Mati itu akan memisahkan kita daripada kehidupan ini, memisahkan kita daripada orang yang kita sayang. Orang yang sayang kepada kita pun dipisahkan oleh kematian. Anak-anak kita tengok, oh dah mati, dah baba, mati dah ayah saya, kan? Rindunya begitu begini. Tetapi dalam hal inilah tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, Nabi mengajarkan ketika mana kematian itu datang dan orang yang berakal itu melihat kepada kematian, maka wa amila lima ba'dal maut. Dia akan beramal untuk apa yang datang selepas kepada kematian itu. Apa beramal? Itu amal soleh. Bukan beramal untuk kematian semata-mata, tapi kehidupan ini apa yang dia isikan. Daripada amal soleh, daripada akhlak yang baik, daripada muamalat yang baik, interaksi sesama Islam, buat khairat. Itu adalah amal soleh selepas daripada kematian. Jadi amal di atas Islam ini ada dua serampang. Satunya kalau beramal soleh, dia akan mendapat kebahagiaan di duniawi. Dunia ni kalau kita buat benda ini saja, kan, amal soleh ni, Islam itu berkembang, Islam itu mantap,
amal soleh pun tinggi, pahala pun dapat. Selepas daripada kematian, amal lain ke? Tak, amal sama juga. Baca Al-Quran, buat baik, sama juga. Tapi dapat dua perkara dalam satu amalan. Amalan duniawi, amalan ukhrawi adalah di atas amalan soleh kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fannasu sabiqun wa masbuq. Manusia itu ada yang mendahului, ada yang mengakhiri. Yang awal pun ada, yang akhir pun ada. Apa dia? Dalam kematian. Maka orang yang akhir, kata Nabi SAW, boleh mengambil iktibar daripada orang yang telah mendahului. Bagaimana cara mereka dalam kematian dalam keadaan yang baik? Apa yang orang-orang saleh ni tinggal? Kita takkan tak mahu menjadi orang-orang yang saleh. Cuba kita lihat dalam qaryah kita lah. Tak perlu pergi jauh lah tuan-tuan. Kita temui tak jemaah kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang saleh? Kan? Cakap pun senyum, baik, selalu beramal soleh, baca Al-Quran, datang masjid, datang surau, kan, tak pernah sakiti hati sahabat. Apa perasaan kita? Kita kena rasakan kalau boleh saya jadi macam tu, alhamdulillah, bagusnya. Kan, bagusnya. Tapi kita ni pandang benda lain. Tapi kalau kita pandang benda macam ni, tak mustahil wujudnya orang-orang yang saleh atas dunia ni, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni hikmah dan taufik. Alangkah baiknya tengok anak-anak dia pun tenang je. Tengok dia pun tenang je. Kan terasa di sini bagus. Ini adalah kehidupan. Apabila mereka meninggal, orang-orang yang begini meninggal, kita pun akan berbicara benda-benda yang baik. Kita pun rindu kepada sifat-sifatnya. Dan kita akan banding-bandingkan, tak boleh lawan lah kawan ni. Tak boleh lawan lah kawan ni bagus sangat. Kita akan sebut begitu. Kerana apa? Kerana kerinduan kita kepada perkara-perkara yang baik. Kepada amal-amal yang saleh. Fannasu sabiqun wa masbuqun. Manusia itu ada yang mendahului, ada yang mutaakhir, yang terakhir. Dalam hadis yang lain pula Nabi SAW menyebutkan akfiru zikral mauti fa innahu yamhasu adz-dzunuba wa yuzhidu fid dunya. Nabi menyebutkan perbanyakkanlah mengingati mati kerana dia dapat membersihkan dosa serta menjadikan diri zuhud terhadap dunia. Perbanyakkanlah mengingati mati kerana dia dapat membersihkan dosa. Jadi kalau kita ingat mati, kita akan banyak bertaubat. Mati itu bagaimanakah nak menyelamatkan daripada azab di dalam kubur? Ingat mati. Sebab tu dahulu kita dah bincang lah ni awal, kalau tuan-tuan ingin masih ingat, saya dah sebut dah. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang amal yang dihisap setiap hari. Kan? Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Iqra' kitabaka. Nabi Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Isra', Iqra' kitabaka, baca kitab kamu hari ini. Hari ini, bukan esok. Bukan pada hari akhirat. Baca kitab kamu hari ini. Kitab apa? Kitab amalan kita. Kafa bi nafsika 'alayka hasiba. Kamu ini cukup sebagai orang yang mengira di atas amalan kamu. Cukup kalian saja. Allah Ta'ala sebutkan. Iqra' kitabaka. Baca kitab kamu hari ini. Apa kitab kita hari ini? Ada tak amal soleh? Tak perlu catat. Ingat dalam kepala je. Bila kita bangun subuh tadi, ada tak amal soleh yang kita buat? Ada, alhamdulillah. Ada tak amal buruk yang kita buat dan kita tak bertaubat? Ada tak? Kita fikir balik. Ada. Akhir kita nak tutup mata kita nanti, nak tutup, nak tidur, kita sebut. Kalau saya mati malam ini, terhapus tak dosa ini? Kita nak fikir balik. Terhapus tak dosa ini? Kalau saya mati malam ini, apakah saya akan ditempatkan dalam syurga Allah Ta'ala ataupun neraka Allah Ta'ala dengan dosa yang saya tidak minta ampun tadi? Maka itu katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memadai diri kalian sebagai menghisap diri kalian. Baca kitab hari ini. Jadi sebelum kita tunggu kepada pengakhiran kita dalam alam kubur ataupun kematian, di dunia ini sebelum kita nak tutup mata nak tidur nanti, kita sebutkan, saya bertaubat tak di atas dosa saya? Bertaubat, alhamdulillah. Maksudnya kalau pengakhiran saya pada malam ini, insya-Allah Ta'ala saya baik zan dengan Allah Ta'ala, saya akan meninggal dalam keadaan yang baik.
Tapi kalau pengakhiran kita berterusan setiap hari ini, kita lakukan dengan dosa, bagaimana kita akan meraih suatu kejayaan pada kematian kita? Kalau malam inilah kematian kita, bagaimana kita nak menutupnya pada malam ini? Itu persoalan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita semua. Tak perlu orang lain nilai, tak perlu orang lain jawab, kita sendiri jawab. Walaupun kita sembunyikan di dalam diri kita, kita memang tahu. Maka Allah Ta'ala telah berbicara dengan kita semua ini apa sahaja yang Allah Ta'ala telah ketahui. Maka di sinilah katanya Nabi SAW, "Akthiru zikral mautu fa innahu yamhasu dzunub." Dia akan membersihkan dosa. Apabila ingat kepada kematian, tak lepas. Tak lepas dah ni. Kan? Maka kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat dosa dengan manusia, kita kena pohon maaf dengan mereka tadi. Subhanallah nazim. Sebab itulah orang yang baik-baik, orang yang cerdik, yang cergas akalnya ini, mereka tidak mahu terbeban hutang mereka dengan manusia yang lain. Selesaikan terus. Bukan tunggu hari raya lah tuan-tuan. Kalau hari raya Aidil Fitri ke, kita pun 0-0 kosong-kosong. Bukan, setiap hari itu hari raya bagi orang mukmin. Mesti mereka ini mendapatkan kemaafan dan juga minta keampunan seandainya ada kesalahan sesama manusia. Wa yuzhidu fid dunya, dan menjadikan diri zuhud terhadap dunia dengan ingat kepada kematian. Subhanallah nazim. Jadi ingat kepada kematian ini adalah satu pengukur realiti kepada orang-orang yang zuhud. Dia tak boleh tunjuk dia zuhud. Dia tak boleh tunjuk dia pakai selipar, dia potong selipar, nak suruh orang kata, oh zuhudnya. Pakai kopiah pun, apa koyak sebelah dia pakai, oh zuhudnya tuan. Kan? Pangkat besar tapi songkoknya terkopek dah. Saya zuhud. Jadi begitu. Pakai selipar, dia beli selipar tu bagus, dia potong lagi. Supaya apa? Supaya orang kata, oh zuhud ni, tuan ni zuhud. Tak, apabila ingat kematian, dia sudah tidak menjadi suatu propaganda, dia tak jadi satu penyamaran. Dia akan lekat di dalam hati. Kerana apa? Orang yang zuhud itu, dia akan ingat kepada kematian. Orang yang zuhud itu ingat kepada kematian. Lihat, Nabi SAW menyatakan, wa in zakartumuhu indal faqri ardakum bi'ishikum. Nabi sebut, kalau kamu menyebutkan kematian ketika mana kamu dalam keadaan fakir, dalam keadaan fakir kamu menyebutkan tentang kematian, kamu ingat kepada kematian, itu tandanya kamu bersyukur dan redha di atas kehidupan kamu. Satu formula Nabi SAW nyatakan kepada kita. Kalau orang itu fakir, tidak ada apa. Fakir ni tuan-tuan, kita dah bincang tadi. Orang yang ada harta pun disekat. Satu lagi bagaimana? Orang yang ada semuanya, tapi dia tidak boleh gunakan. Ketika mana? Ketika mana dia sakit. Makan pun tak boleh, makan roti kering. Duit banyak tapi tak boleh makan dah. Maka dia ingat kepada kematian. Maka dia redha dengan kehidupan dia. Pada saat itu dia redha dengan kehidupan. Besarnya kepada sifat kematian ini, ingat kepada kematian. Afdalul zuhdi fid dunya zikral maut wa afdalul ibadati at-tafakkur, faman athqalahu dzikrul mauti wajada qabrahu rawdatun min riyadil jannati. Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik zuhud di dunia ini adalah ingat kepada mati. Jadi tanda orang yang zuhud, tadilah bukan zuhud nampak pada pakaian dia, ada selipar dia potong, songkok dia terkopek pun dia kata, ini saya zuhud. Bukan. Orang yang zuhud ini, walaupun dia memiliki kekayaan dan kebesaran di dunia, pangkat yang besar, tapi sentiasa ingat kepada kematian. Jadi orang ingat mati bukan disebut ingat mati je. Bagaimana dia beramal dengan apa yang dia ada. Dia suka bersedekah, kan? Dia suka buat apa panggil kerakyatan, kebaikan. Buat apa dia lagi? Santunan. Kan itu orang-orang yang ingat kepada kematian. Ini kita belajar daripada para sahabat Nabi SAW. Wa afdalul ibadati at-tafakkur, dan sebaik-baik ibadah itu adalah berfikir. Bagaimanakah untuk memperbaikkan setiap amal? Itu maksudnya ibadah dengan berfikir. Kalau kita ini berfikir, bagaimanakah kita nak memantapkan ibadah salat kita?
kita belajar. Bukan sekadar kita berpuas hati dengan amal ibadah kita yang ada selama mana kita belajar. Yang kecil-kecil, budak-budak dahulu sampailah hari ini solat tu ya caranya. Kan? Tajwid pun tahap tu je belajarnya. Tak ada perubahan, tidak ada penambahan. Dia tidak berfikir dalam ibadahnya. Faman athqalahu dzikrul maut, barang siapa yang berat mengingati kepada kematiannya, wajada qabarahu rawdatan min riyadil jannati, maka dia akan mendapati pada pengakhirannya kuburnya itu daripada kubur-kubur, daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu berat orang yang mengingati kepada kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah maut menjadi pelajaran bagi seseorang yang menjadi pemisah antara seseorang dengan orang yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya, adakah seseorang yang telah meninggal dunia dapat berkumpul bersama para syuhada? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, iaitu orang yang mengingati kematian sebanyak 20 kali dalam sehari semalam. Baik, saya bagi laluan untuk azan, insya-Allah taala kita baca ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. والشرف درجة العاثرة في معث مقام محمود المنزوعة عنك لا تخلو وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah ta'ala saya sambung sedikit saja. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi membawakan satu athar ataupun satu hadis Nabi SAW menceritakan untuk bersama dengan para syuhada, iaitu mengingati kepada kematian sebanyak 20 kali dalam sehari semalam. Ingat kepada mati 20 kali sehari semalam. Bagaimana kaedahnya tu? Jadi As-Suddi lalu membaca allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, ini ayat yang dibacakan oleh As-Suddi yang menceritakan bagaimanakah, apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW mengingati mati sebanyak 20 kali. Jadi ada ulama kata baca ayat ni 20 kali setiap hari. Dalam satu hadis yang lain pula Nabi SAW menyebutkan mawdi'u sawti fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Iqra'u in syi'tum faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam satu hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan mawdi'u sawti fil jannah. Tempat duduk di tengah-tengah syurga itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Iqra'u, baca ayat ini kata Nabi SAW, in syi'tum, banyak mana yang kamu nak, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini menjadi amalan para alim ulama. Ini ada amalan ini yang disandarkan kepada satu hadis sahih Nabi SAW. Itu tanya tadi. Kan Imam Al-Qurtubi bawa kaedahnya begini, ingatkan kematian 20 kali sehari. Apa ayatnya? Apa kaedahnya? Kaedahnya baca ayat ini, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Katanya Imam As-Suddi. Dalam satu hadis yang lain sebut tentang faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baca ayat ini 20 kali insya-Allah taala dapatlah pahalanya itu dapat berkumpul dengan syuhada'i wassalihin. Baik. Maksud ayat tersebut iaitu mereka yang paling banyak mengingati kematian dan sering melakukan amal soleh sebagai bekalan setelah kematian. Bukan ingat mati je, mesti buat amal soleh. Bukan baca ayat ni je tuan-tuan, tapi amal soleh tak buat. Ingat mati tetapi juga dengan beramal soleh. Kan seumpama mati esok. Sebab tu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, apabila beliau mengingatkan kepada anak-anak beliau ketika mana beliau sedang sakit, beliau ingatkan fasalli salatan muwaddi'. Apabila kamu salat, sembahyang yang terakhir. Apabila kamu salat, ingat salat itu yang terakhir. Lepas ni tak salat dah. Apabila ingat begitu, maka salat itu sentiasa mencapai kepada tahapnya yang khusyuk, tahapnya yang paling baik. Para ulama mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemusnah kenikmatan dunia iaitu mati. Ingat kepada yang memusnahkan kenikmatan dunia iaitu kematian. Iaitu apa yang datang kepada kita min naza'in nafs, iaitu yang mencabut akan nyawa kita. Maka berulang-ulang kali Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang kematian, bukan sahaja dengan kematian yang bersifat personal lah, bukan tercabut roh sahaja, bahkan dibahagikan pula dengan qiyamatis sughra wa qiyamatil kubra. Hari kiamat yang kecil, hari kiamat yang besar. Pembahagian ulama sampai tahap tu. Apa kiamat yang kecil? Iaitu kematian setiap daripada kita. Dan kiamat yang besar iaitu kematian ataupun pemusnahan yang berlaku ke atas sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Naktafi bihadzal qadar, cukuplah sekadar ini dahulu. Insya-Allah taala kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, masih lagi dalam perihal mengingatkan kepada tentang mengingati mati dan bersedia untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan segala yang kita pelajari pada kali ini mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Ta'ala. Banyak kekurangan dan kesilapan daripada saya mohon maaf. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang daripada saya sendiri. Aku liqawli hadha wa astaghfirullahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فكحنا في دينك الإسلام وعلوم الدين أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.